Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid tahun 5? Hari ini kita akan belajar subjek RBT. Tema kita teknologi rumah tangga. Tajuk pertanian bandar. Okey, standard kandungan 7.1, standard pembelajaran 7.1 dan 7.1.2. Okey, jadi objektif kita pada hari ini, apa yang murid akan dapat ialah murid akan dapat menjelaskan satu sistem penanaman secara takungan dalam dua pertanian bandar dengan betul. Okey, untuk sistem penanaman secara takungan ni, hari ini kita akan belajar tentang kultur air. Kultur air itu ialah kaedah hidroponik. Istilah yang sama kita panggil kaedah hidroponik. Jadi kaedah hidroponik ni dia ada dua jenis. Jadi murid kena kenal apakah perbezaan antara kedua-dua tanaman kultur tersebut. Okey, untuk itu kita akan merujuk kepada buku teks muka surat 71. Okey. Merujuk pada buku teks murid muka surat 71. Okey, dekat sini dia ada dua jenis sistem takungan kultur air. Okey, sistem kandungan kultur air ada dua jenis. Kultur air ni kalau murid biasa tengok yang murid tahun 6 buat, murid tahun 6 tersebut dia buat penanaman kan hidroponik. Hidroponik itu adalah kultur air. Kaedah penanaman kultur air. Okey, jadi kultur air ni dia ada dua jenis. Satu kultur air dalam, iaitu tanpa kitaran semula. Manakala ada satu jenis ialah kultur air dalam dengan kitaran semula. Kultur air, kalau murid nak tengok, murid lihatlah gambar ni. Ini contoh tanaman menggunakan sistem kultur air. Kultur air. Okey. Jadi dia tidak menggunakan sistem ni, dia tak menggunakan tanah langsung. Okey, dia tak menggunakan tanah. Dan hanya dia menggunakan larutan nutrien sahaja, dan dia pun kaedah ni tak perlu disiram. Okey, jadi apa beza antara kultur air dalam tanpa kitaran semula dengan yang dengan kitaran semula? Okey, jadi dekat sini kita lihat kultur air yang tanpa kitaran semula dahulu. Okey. Jadi larutan nutrien dia. Okey, larutan nutrien ni bagaimana? Okey, larutan tersebut dia akan berada dalam takung dalam keadaan statik. Maksudnya air tu kita tak kitar, air tak bertukar. Air yang sama akan berada dalam takung tersebut. Okey? Dan dia fungsi dia akan membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Jadi kita tak tukar pun air. Air tu adalah air yang sama. Cuma kadang-kadang bila dia selalu sangat kena jemur, kadang-kadang kuantiti air tu dia akan jadi kurang sedikit. Dan sebab itulah murid kena tambah lagi dengan air. Cuma dia bukan tiap-tiap hari. Dia seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Ini kebaikan kita menggunakan kaedah kultur air ni, kultur air dalam tanpa kitaran semula. Okey, untuk akar pokok dia mestilah terendam. Jadi akar pokok untuk yang kitaran air ni dia mesti terendam dalam larutan nutrien untuk menyerap nutrien yang dibekalkan. Dan dia juga ada raga tanaman. Okey, raga tanaman, kalau murid nak tengok yang tu dah, yang ni. Itu raga tanaman bekas untuk meletakkan pokok yang ditanam. Okey. Jadi ini ialah sistem kultur air dalam tanpa kitaran semula. Okey. Dan murid selalu lihatlah benda ni. Di sekolah kita pun ada. Okey. Baik, bagaimana pula dengan kultur air dengan kitaran semula? Okey, murid kena tengok yang ni. Kultur air dengan kitaran semula. Kalau murid lihat, ada saluran air ni dekat sini. Beza dia. Dia ada saluran air yang masuk ke dalam takung, ke dalam bekas tanaman. Okey.
Okey, dekat bawah ni dia ada pump. Jadi bila kita gunakan pump, maksudnya dia akan menggunakan elektrik lah. Dia ada pump, di mana pump ini akan menyedut air naik ke atas takung lah, ke dalam takung tanaman tersebut. Okey. Dan juga kalau kita gunakan kultur air dalam dengan kitaran ni, dia ada masa. Dia ada alat yang boleh memberikan masa tertentu untuk air tersebut dikitar. Okey. Jadi dekat sini air akan bergerak. Okey, air akan bergerak. Jadi murid akan lihat kat sini. Okey, larutan nutrien. Okey, murid baca kat sini. Larutan nutrien tersebut akan dipam ke dalam palung tanaman dan mengalir semula ke takung. Ini kita panggil kitar semula dengan kitaran semula. Okey. Jadi contoh, murid nak tengok kat sini. Dia ada batang saluran paip, di mana air itu akan bergerak. Okey, dia akan dikitar semula air tersebut. Jadi apa yang baiknya, dia punya larutan nutrien tersebut akan kekal. Okey, larutan nutrien dalam kultur air kitaran semula dia akan kekal sebab dia dah bergerak, sentiasa bergerak. Jadi dia akan sentiasa sekata. Manakala kalau untuk yang kultur tanpa kitaran semula ni, seminggu sekali murid kena kacau dengan tangan, kacau larutan tersebut. Sebab dia statik, kena kacau lah untuk memastikan larutan nutrien tersebut dia tak mendak dekat bawah sahaja. Jadi inilah perbezaan antara kultur air dalam tanpa kitaran semula dan kultur air dalam dengan kitaran semula. Okey, jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.